Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, sekarang ni kita masuk tajuk yang bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh. Babu ghaslil wajhi bil yadain min gharfatin wahidatin. Bab tentang membasuh wajah, muka dengan dua tangan. Bil yadain. Daripada, maknanya menggunakan satu cedukan saja. Gharfatin wahidah. Satu ceduk basuh muka, tapi guna dua tangan. Air satu je. Setengah baca ghurfah. Kalau baca ghurfah artinya air. Satu air. Kalau gharfah artinya perbuatan itu satu cedukan perbuatan. Wa bihi qala haddatsana. So dengan sanad yang sebelum ini berkata Imam Bukhari haddatsana, maksudnya sanad sebelum ini lah sanad kita lah. Sanad kita sampailah ke Imam Bukhari. So berkatalah Imam Bukhari qala haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami, guru kami Muhammad ibnu Abdurrahman. Ni guru yang, seorang guru yang terkenal dengan cepat. Ingatan dia tu macam kilat. Kilat datang cup cepat. Kuat ingatan dia. Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai. Ni belum nama lagi ni, baru kunyah. Gelaran dia Khuzai, nisbah dia. Ni baru nama dia lah. Mansur ibnu Salamah. Qala, berkata Mansur, telah meriwayatkan kepada kami, guru kami Ibnu Bilal. Ibnu Bilal ni siapa? Nama dia Sulaiman. Yakni yang dimaksudkan dengan Sulaiman ni siapa kata ni? So ada orang kata yang Abu Salamah kata, mungkin juga Muhammad bin Rahim kata, yang mentafsirkan siapa dia Ibnu Bilal. Ataupun Imam Bukhari boleh jadi. Imam Bukhari yang kata an Zaid bin Aslam. Kata Ibnu Bilal, yakni Sulaiman, kami dengar hadis ini daripada Zaid bin Aslam, guru kami Zaid bin Aslam. So Zaid bin Aslam ni ambil daripada Atha ibnu Yasar. Ini tabi'i lah kan. Daripada An ibn Abbas. Ada dua tabi'i sini. Satu Zaid, ini tabi'i. Atha pun tabi'i, dua. Tabi'i ambil daripada tabi'i. Tabi'i Atha ni ambil daripada guru dia ini Ibnu Abbas. Yakni Ibnu Abbas. Sekarang ini Ibnu Abbas menceritakan tentang wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebut Ibnu Abbas berkata kepada anak murid dia, mari sini, aku nak tunjuk bagaimana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha berkata dia daripada Ibnu Abbas. Bahawa Ibnu Abbas annahu tawadda. So maknanya Atha tu cerita tentang perbuatan Ibnu Abbas. Annahu tawadda. Ibnu Abbas, sebab ini perbuatan Ibnu Abbas. Akhir sekali tu baru dah
Dia kata hari ni yang aku tunjuk, yang aku buat demonstrasi ni ialah wuduk yang aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Ini demonstrasi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas melalui apa yang diceritakan oleh Atha. So Atha kata Ibnu Abbas ni satu hari dia berwuduk, annahu tawadda. Dan riwayat lain kita kata tadi dia ingin memperlihatkan kepada anak murid dia tentang bagaimana Rasulullah berwuduk. So annahu tawadda, bahawa Ibnu Abbas berwuduk, fawasala wajhahu. Lalu dia membasuh mukanya. Ini muka ni umum lah sama mana yang wajib ataupun yang sunat. Ini umum. Sebab sekejap lagi dia sebut secara detailnya basuh muka pula. Ini umum. Jadi termasuk muka di sini nanti basuh mulut, hidung, komor, masukkan air ke hidung. Ini wajah di sini bukan wajah yang kita maksudkan yang basuhan yang pertama tu. Yang wajib. Ini umum. Lepas tu lah baru dia detailkan. Iaitu akhadha gharfatan, dia mengambil satu cedukan air. Gharfatan mimma'in. Lalu dia pun berkomor. Famadmada, dengan gharfah ini, dengan basuhan, dengan cedukan yang pertama tadi, serta wastansyaqa, dan memasukkan air ke hidung. Kita panggil istinsyak. Yang ini kita panggil madmadah. Masuk berkomor-komor. So berkomor, madmadah, masukkan air ke hidung, istansyaqa. So air satu je ni. Air satu saja basuh, boleh dua perbuatan. Satu madmadah, satu istinsyak. Summa, sebab tu tajuk dia kan, tajuk dia satu je kan. Air itu satu je. So air tajuknya satu je ni. Yang ni gharfatan wahidah. Cedukan tu satu je. Ataupun air itu satu je. Summa akhadha, kemudian Ibnu Abbas mengambil satu ceduk yang lain. Ceduk ni satu ceduk dengan tangan lah. Iaitu air mimma'in faja'ala biha hakadha. Kemudian dia menjadikan dengan cedukan tadi begini-begini. Tak detail lah sini. Jadi tak jelas, dijelaskan dengan yang ni. Maksudnya ambil air tadi, adafaha. So dia adafaha ila yadihil ukhra. Adafaha ila yadihil ukhra. So dia attachkan tangan yang pertama dia itu kepada tangan yang kedua. So dia ambil air gini, mula-mula tu, kemudian dia attach gini dengan tangan kedua. Air yang dia ambil tu ada dalam tangan kanan. Sebelum masuk muka tu dia pergi attach dengan tangan yang kedua. Supaya nanti masa basuh muka tu dua tangan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tajuk dia tu, basuhnya dengan dua tangan. Tapi air tu satu aja. Faghasala bihima. Lalu dia pun membasuh muka wajahahu dengan kedua-dua tangannya. Bihima. Summa. Kemudian. Habis dah basuh muka. Maknanya yang ikut hadis tadi, ikut keterangan tadi, untuk basuh, untuk berkomor dia guna satu air sahaja. Digunakan berkomor sekali dengan istinsyak. Untuk muka, satu cedukan juga, tapi sebelum basuh tu, sebelum air tu dimasukkan ke muka, tangan kanan letak di atas tangan kiri. Kemudian barulah dibasuh muka. Untuk kaki pula, summa akhadha gharfatan min ma'in. Kemudian dia ambil satu lagi cedukan dari air, faghasala biha, dia basuh dengan air tersebut yadahul yumna. Yadahul yumna. So dia basuh, ambil, kemudian dia basuh tangan dia yang sebelah kanan. Untuk sebelah kiri pula, summa akhadha gharfatan, kemudian dia ambil satu cedukan yang lain
Mimma'in air. Faghasala, lalu dia basuh dengan cedukan gharfah tadi. Yadahu yusra. Ambil, kemudian basuh tangan kiri. Summa, kemudian dia masaha bi ra'sihi. Yang ni basuh kan? Masaha sini sapu. Kemudian dia sapu kepalanya bi ra'sihi. Tengok, sini kan? Kalau yang sebelum-sebelum ni semua ambil akhadha gharfatan, ambil air baru, kan? Akhadha gharfatan. Sini pun akhadha gharfatan. Kemudian sini pun akhadha gharfatan. Kemudian untuk tangan kiri pun akhadha gharfatan. Tapi untuk kepala tak ambil air baru. Tak disebut air baru. Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. Seolah-olah macam ikut hadis ni, basuh kepala tadi dengan guna air yang sama ni. Air tangan kanan, tangan kiri ni. So kepala. Sahih hadis ni kan? Tapi kalau kita tengok riwayat yang lain, maknanya hadis yang sama ni dalam riwayat Abu Daud. So Abu Daud sebut, sini ada ambil air juga. Cuma rawi kan? So rawi ni semasa menyampaikan hadis tu, kadang kerana orang faham dah, so dia kira jalan je. Maknanya dia tak sebut lagi ambil air tu. Jadi sebab itulah setengah-setengah syarah dia takdirkan sini. Takdirkan maknanya ambil air. Kemudian basuh, sapu kepala. So untuk kaki, summa akhadha gharfatan. Tengok, kaki ambil pula air. Summa akhadha gharfatan. Mimma'in. Daripada air. Maknanya ambil satu cedukan air. Farasya ala rijli. Kemudian dia, ini susah sikit lah perkataan rasya ni. Sebab kalau kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh kan, awal-awal lagi kalau mengaji kitab fiqh Syafi'i awal-awal lagi tu, masa budak-budak lagi, so air kencing, budak kita hanya renjis saja kan, renjis. So renjis, budak yang tak makan apa-apa punya susu je. So cara menyucikan dia dengan merenjiskan air. So renjis kita panggil rasya. Rash. Sedangkan kaki kena basuh, bukan kena renjis. Yang ini pun menjadi satu permasalahan di kalangan ulama memahami kenapa rawi dia guna perkataan rasya. Jadi salah satunya dia kata mungkinlah dia nak kata sini rasya ni maksudnya basuh juga, tapi basuh yang tidak bersungguh-sungguh lah, perlahan-lahan. Jadi basuh secara perlahan-lahan itu diistilahkan dengan istilah rasya. Maksud dia basuh, tapi bukan basuh membazir air lah. Jadi sini tambih supaya jangan bazir air tu, jangan bazir air. So kalau tulis ghasala, kalau disampaikan ghasala mungkin guna air secara membazir. Tapi kalau guna rasya, so ada sedikit peringatan bahawa basuh tu jangan sampai tahap membazir air. Sebab kaki tu ialah tempat yang mudah kotor kan. Mimma'in farasya ala rijlihi. Kemudian dia basuh ke atas kakinya yang yumna. So, yumna makna kanan. Hatta sehinggalah ghasalaha. Tengok. Rasya kan? Renjis, kemudian baru basuh. Nak dua beza. Maknanya sini maksudnya basuh secara perlahan-lahan sehinggalah basuh betul-betul. Sehinggalah tamat basuhan tadi. Hatta ghasalaha. Kalau kita tak mengaji bahasa Arab, easy aja. Sebab kita tengok terjemahan dia tak akan sebut jiru sini. Dia akan sebut basuh. So tak ada masalah untuk orang yang ini tak tahu bahasa Arab. Untuk orang yang tahu bahasa Arab, dia mula fikir rasya ya rusu tak buka kamu kata makna jiru sini kenapa guna sedangkan basuh kaki ni tak boleh jiru. Tak boleh renjis. Kena basuh. Jadi masalah pula. Summa akhadha ghurfatan. Untuk kaki kiri, dia ambil satu cedukan, yang lain ukhra, faghasala, lalu dia basuh dengan cedukan tadi kaki dia, rijlahu. Ini pun tafsir ni kan, dia kata basuh kaki je, tapi siapa yang mentafsirkan? Yakni kaki yang kiri. So di kalangan rawi tadi tu, yang ramai-ramai tu siapa?
Nah, ini akan ditentukan oleh para syurah lah. Ini pensyarah-pensyarah hadis. Summa qala. Kemudian Ibnu Abbas berkata akhir sekali, hakadha, demikianlah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, yatawaddau, berwudu. Hadis nampak simple je. Tapi perkataan-perkataan yang digunakan itu bermasalah. Okey, cuba tengok tajuk yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Dia buat tajuk ni dengan untuk kita ngaji secara takhasus. So dia kena tengok satu persatu lah perkataan tu. Perkataan yang digunakan tu perlu diperhatikan kerana Imam Bukhari ke siapa-siapa ke yang buat tajuk tu, dia pilih perkataan tu untuk menggambarkan itulah fahaman dia. Itulah maksud dia. Bab basuh muka dua tangan. Basuh muka tu guna dua tangan. Tapi airnya satu sahaja. Min gharfatin wahidah. Okay, tajuk ni apa maksud dia? Title. Kita panggil tarjamatul bab dia kan? Tarjamatul bab. Muraduhu, maksudnya, muraduhu bihada, dengan tajuk ni, maksud dia ialah tanbih, peringatan. Ala adam ishtirad liikhtirafi bil yadain jami'an. So seolah-olah di sini dia kata Imam Bukhari tidak mensyaratkan basuh muka ni air, masa nak ambil air tu guna dua tangan. Awal-awal lagi guna dua tangan untuk cedukan. Maknanya kita sekarang nak guna tangan kita sebagai alat untuk menceduk air. So it is not necessary, kata. Guna, tak perlu guna ambil dua tangan ni. Satu pun boleh. Satu pun boleh. Lepas tu lah barulah gabungkan. Maksudnya adalah fuqaha zaman dia tu kata kena ambil dua tangan masa ambil air tu. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari nak menegaskan dengan tajuk ni, ada satu hadis yang kata Rasulullah basuh muka dengan tangan kanan sahaja. Mana one hand saja. One hand. So Imam Bukhari nak beritahu hadis itu lemah kedudukannya. So tak boleh menandingi hadis yang dia bawa ni. Maknanya hadis yang dia bawa dua tangan. So wal isyarah. Tajuk dia ni nak mengisyaratkan dia nak melemahkan hadis tu. Ila tad'ifil hadis. Seolah-olah dia nak beritahu hadis yang satu lagi tu aku lemahkan dia. Tad'ifil hadis. Yang alladhi fihi, dalam tu ada sebut bahawa annahu sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi, yawsilu, basuh muka dia, wajahahu biyaminihi. So hadis ni ada dalam riwayat, satu kitab hadis, nama dia Ahadithu Ismail bin Ja'far. Ini nama kita. Hadithu Ali ibn Hujr, meriwayatkan daripada Ismail bin Ja'far. So hadis-hadis ni hadis riwayat Ismail bin Ja'far lah. Semua ni. Perawi dia Ali. Hadis-hadis yang dia ambil ni, semua yang dia kumpul ni, semua hadis Ismail. So salah satu hadis yang riwayat Ismail ni ialah hadis ni lah. So Ismail kata dia ambil daripada Syarik. Syarik dia ambil daripada Abi Salamah. Bahawa Rasulullah SAW kana yaghsilu wajahu, adalah Rasulullah SAW membasuh mukanya dengan satu tangan je, tangan kanan. So bukan setakat dia aja meriwayatkan hadis, tapi dia lebih senior lagi lah sebab dia meninggal 180. Kalau kitab lain-lain ada lagi kitab At-Tuhuril Qasim. Kitab tentang bersuci oleh Al-Qasim. Qasim ni dia lewat sikit lah. So dia meninggal pun 224. So hadis yang sama juga, tapi rawi agak bertambah lah sikit kan, sebab dia orang kemudian. Macam tadi kita akhir dengan Syarik. So lepas Syarik itu Ismail sini kan. So dia tak lah. Maknanya panjang lagi sanad dia. Hadatsana Muhammad qala akhbarana Abu Ubaid. Ya. So berapa dah ada? So 2
Kita tengok dekat ni je lah, dekat Ali ni kan. Sini Ali. 1, 2, 3 dekat Syarik kan. So Syarik 1, 2, 3. So sini ada lebihan lagi. 2 sanad. Ini nazil lah sanad tu. Nazil. So, sanad ni tinggi sikit. Cuma madar dia semua Syarik sini. So Syarik ni lemah lah. Sebab Syarik ni dia, rawi dia saduk. Taraf dia saduk. Tapi kadang-kadang dia melakukan kesilapan. Kadang-kadang yukhti'u. So yang kadang-kadang yukhti'u ni lah kadang-kadang dia bercanggah dengan orang lain apa semua, yang ni kadang-kadang tak diterima. So maknanya kalau rawi saduk ni, rawi yang saduk ni maknanya kalau hadis dia akan jadi hasan gitu. So kalau tak ada apa-apa masalah. So dia yukhti'u, kalau seorang rawi yang ada title saduk kemudian yukhti'u, kalau dia bercanggah dengan riwayat hadis sahih, maka hadis itu dikira ditadhaifkan riwayat dia. Okey, seorang tokoh ulama Syafi'i dan juga seorang muhaddis besar, nama dia Halimi. Halimi, gelaran aja tu Halimi. So, nama dia Al-Husain. Al-Husain bin Al-Hasan. Kemudian bin Muhammad. Kemudian barulah bin Halim. So tok dia ni Halim kan. So dia ambil gelaran tok dia, moyang dia lah. So gelaran dia Halimi. Ni ulama-ulama yang duduk di Samarkand, Khurasan. So ulama-ulama yang duduk kawasan tu kita panggil ulama-ulama ma wara an-nahr. Ada satu sungai, so sungai yang memisahkan Baghdad apa semua tu kan, memisahkan Iraq tu. So lepas tu sungai Jahun, tak ingat saya. Lepas sungai tu maknanya kawasan-kawasan yang sentral Asia tu lah. So kita panggil ma wara'u nar. So dia sendiri dilahirkan di Jurjani kan. Jurjan. Kemudian dibawa ke Bukhara, meninggal pun di Bukhara. Dia ni sezaman dengan Hakim Naisaburi. Hakim Naisaburi. Mana ada Hakim Naisaburi? Oh, kata riwayat Hakim. Naisaburi. Sezaman, tapi Hakim ni lebih tua daripada dia. Pun begitu, Hakim ni meriwayatkan hadis daripada Halimi. Maknanya jadi anak murid dia juga dari segi periwayatan. So banyaklah buah-buah fikiran dia yang dipetik. Lahir 338 hingga 403. Halimi. Satu kitab dia, kitab Al-Minhaj. Kitab Minhaj tentang Syu'abil Iman yang banyak dipetik oleh Al-Baihaqi. So berkenaan dengan hadis ni, dia buat satu komentar, kata Halimi. Maksudnya dia nak pakai dua-dua lah. So hadis ni pun dia nak pakai, so hadis kita pun dia nak pakai dua-dua. Kalau Bukhari dah dia tak pakai dah, dia kata yang ni ambil, yang ni tak boleh panggil. Yang ni tak payah ambil. So ini nak kompromi kan. Kita panggil jamaah Jamaah Halimi. So Halimi mengkompromikan antara dua hadis tu dengan cara bi anna hadza haitsu kana, yang ini pula yang ambil dengan tangan kanan tu macam mana bentuk dia? Bentuk dia ialah haitsu di mana kana yatawaddau min ina'in. So Nabi ambil dengan tangan dengan berwuduk dengan bekas min ina'in. So dia ambil bekas tu yasubbu, ambil dengan tangan kanan, yasubbu minhu biyasarihi. Ambil dengan tangan kiri, yasubbu ala yaminihi. Masukkan dengan tangan kanan lah. So ambil, masukkan tangan kanan, kemudian jiu, basuh muka kan. Mana guna dua tangan jugalah. Guna dua tangan, cuma ambil tangan kanan, ambil tangan kiri, jiu pada tangan kanan. So tangan kanan tu yang akan jiu ke muka. Wal akhar, ada yang satu lagi, haitsu kana yaghtarif. Tu guna, maknanya kalau yang dua tangan artinya guna cedokan.
Yang tadi tak guna cedokan tapi guna bekas. So kita boleh kompromi dua-dua tu lah. Tak tolak, dia kata hadis tak bertolak. Dua yang berlainan, kes yang berlainan. Cuma yang dia kata kana yaghtarif ni seolah-olah macam ambil air tu dengan dua tangan kan. Sedangkan hadis yang konteks hadis yang dikemukakan oleh Bukhari ni bukan ambil dengan dua tangan, ambil dengan satu tangan. So lakin siyaqal hadis, tetapi konteks hadis tu ya'bahu, menolak pendapat hal ini. Li'anna fihi, kerana dalam hadis ni annahu ba'da an tanawala al-ma'a bi ihda yadayhi. Kerana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun ambil daripada Nabi kan. Dia tengok Nabi buat macam tu. So annahu, bahawa Ibnu Abbas ba'da an tanawala al-ma', bila dia dah ambil, tanawala tu ya, akhaza, ambil air, dengan salah satu tangan dia kan dia ambil. Bi ihda yadayhi. Kemudian ada perkataan adhafat. So dia attach kan. So adhafahu ila al-ukhra. Kemudian dia attachkan air tu pergi kepada tangan yang kedua. Kemudian barulah dia basuh dengan kedua-dua tangannya. Wa salah bihima. Maksudnya kadang-kadang ulama ni dalam belajar hadis ni ataupun meneliti hadis, so kadang-kadang walaupun ulama besar buat, so kadang-kadang tu perlu dipikir semula terhadap apa yang dikatakan oleh ulama tersebut. Macam kes inilah. Ibnu Hajar kata begini. So kalau kita katalah yang Halimi tu kata betul, so kita mesti depend dia lah. Maksudnya mungkinlah Ibnu Hajar kurang faham apa yang dimasukkan Halimi ke apa kan. Itu masih medan-medan tu, medan untuk kritik-mengkritik tu masih lagi terbuka lah. Sebab yang kita tengok tu semua atas dasar pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang digunakan kan. Ayat-ayat yang digunakan dalam penyampaian hadis tersebut. Okey, barulah dia masuk kepada membicarakan tentang rawi-rawi. Sebelum ni kita dah sebut manhaj Ibnu Hajar setelah dia huraikan bab ni, mana yang patut dia akan huraikan rawi-rawi yang ada dalam Bukhari. Sekarang ni dia nak memperkenalkan untuk guru dia nama Muhammad bin Abdul Rahim. So kemungkinan kalau kita tengok dalam kitab-kitab biografi rawi-rawi, nama tu mungkin serupa kan, Muhammad bin Abdul Rahim. Sebab itulah kita kena cari dia kunyah dia tu siapa. Kadang-kadang kunyah tu dah lain. So lain mana orang yang lain lah. So kunyah dia mana yang ada Abu ni, Abu Yahya. Nama dia, kunyah dia Abu Yahya. Al-Ma'rufu terkenal dengan seorang, orang panggil dia Sa'iqah. Sa'iqah ni petir lah, petir segambaran tentang laju. Sa'iqah. Sebab ingatan dia kuat sangat. Wa kana ahadal huffaz. Dia salah seorang hafizul hadis. Orang yang menghafal hadis. Dan dia termasuk wahwa min sighari syuyukhi al-Bukhari. Dari segi sanad. Min haisul isnad. Apa maksud dia? Dia ni guru Imam Bukhari yang junior lah. Junior. Junior ni kadang-kadang Bukhari meninggal dulu. Tok guru tak mandi lagi, tak meninggal. Ataupun junior ni kadang-kadang tu tok guru dia meninggal tu hanya beberapa tahun sebelum meninggalnya Imam Bukhari. Maknanya umur dia tu tak jauh beza lah dengan Imam Bukhari. Sebab kalau kita tengok dalam Ibnu Hajar dia ada buat komen, dia ada buat satu pendetailan tentang pembahagian tentang guru-guru Imam Bukhari. Kita panggil syekh lah, syuyukh. Syuyukh Bukhari. So syuyukh Bukhari dia bagi kepada 5 tabaqah. 5 level. 5 tabaqah. Tabaqah yang pertama dia kata untuk guru Imam Bukhari ni yang ambil daripada tabi'i.
Ambil daripada tabi'in. Yang kedua, rendah sikit, yang sezaman dengan tabi'i. Tapi tidak mendengar daripada tabi'i. Sezaman dengan tabi'i, tapi tak dengar daripada tabi'i yang siqah. Yang ketiga, kita panggil masyaikh wusta, pertengahan. Yang ni tak bertemu dengan tabi'i. Tak bertemu, tapi ambil daripada anak murid tabi'i kan. So ambil daripada, kita panggil tabi'i. Tabi'i, maknanya anak murid tabi'i. Tapi dia ambil daripada kibar lah. Bukan yang kecil-kecil, daripada yang kibar-kibar. So anak murid tabi'i ni, yang senior-senior, yang tu yang dia ambil. Ini kita panggil masyaikh wusta. Kemudian yang keempat ni sirah kan. Sirah ni, yang ni yang seangkatan dengan Imam Bukhari. Dia panggil rufaqa. Kawan-kawan je lah. Ada sepengajian. Masing-masing mencari hadis bersama dengan Imam Bukhari lah. Dan dia ni dengar lebih awal sikit daripada Imam Bukhari. Dia dengar lebih awal daripada Bukhari. So awal sikit. Dari Bukhari. Inilah termasuk di sini ialah Muhammad bin Abdul Rahim tadi. Masuk level yang keempat. So kalau level yang kelima, yang ni anak-anak murid Imam Bukhari sendiri. So anak murid ni kadang-kadang dia ada hadis yang lebih. So Imam Bukhari ambil dengan dia atas tujuan-tujuan yang tertentu. Ini ada dalam kitab sebelum Muqaddimah Fathul Bari. Muqaddimah Fathul Bari. Belakang sekali dia sebutlah tentang syuyukh Imam Bukhari dan dia sebut 5 tabaqah ni. Okey, tadi kan dia tengok Muhammad bin Abdul Rahim ni dia ambil daripada Mansur kan. Wa syaikhuhu, Syekh Muhammad Abdul Rahim ni ialah Mansur. Dan Mansur juga salah seorang penghafal hadis. Kana ahada huffazu aidan. Imam Bukhari sempat dengan dia. Cuma maknanya hidup sezaman dengan dia. Kami cuma tak bertemu. Wa qad adrakahu al-Bukhari. So Bukhari sempat dengan zaman dia, lakinnahu lam yalqahu. Tetapi tidak bertemu. Macam siapa tu As-San'ani, Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak tu kan? Abdul Razak Yamani, As-San'ani. Dia pun sezaman dengan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari nak jumpa dia tapi tak sempat. Sempat dia meninggal dulu. Sedikit tentang kelebihan sanad ini. Tabi'i ambil daripada tabi'i. Yang ni Zaid bin Aslam ni ambil daripada Atta'. So Zaid bin Aslam, tabi'i ambil daripada Atta' bin Yasar. Ini salah satu je dia sebut Kemudian salah satu mana kita panggil Lataiful Isnad. Lataif Isnad. Kesenian-kesenian yang ada pada sanad tu. Lataif Al-Isnad. Lataiful Isnad. Okay. Kehalusan, kesenian yang ada pada sanad. Satu aja dia bagi. Ada lagi orang lain bagi lah. Dia kata sanad ni terdiri daripada 2. Satu ulama-ulama Baghdad, satu ulama-ulama Madinah. Kemudian antara lataif dia juga, antara kesenian sanad ni lagi, kalau tengok dia punya sirah tu, sirah yang digunakan. So ada hadatsana, ada akhbarana,
ada an-an. So tiga-tiga cara penyampaian hadis itu terkumpul dalam satu hadis. So kita panggil haddatsana kan. Ini kita panggil tahdis. Sirah tahdis. Kalau akhbarana kita panggil sirah ikhbar. Kalau an kita panggil sirah an-ana. An-anatun. Ikhbarun. Tahdisun. Satu kumpul. Ini pun salah satu kesenian sanad juga. Yang tadi sirah kan. Yang kedua dari segi nisbah So nisbah Madani dengan Baghdadi. Lagi antaranya sanad ada segi periwayatan hadis ni. Lataif sanad hadis ni. Dia hadis ni diriwayatkan juga oleh Abu Daud, mana sunan sitah kita kan? Nasa'i dan Ibnu Majah. So kita masuk sini Bukhari lah kan? Dalam sunan sitah. So Muslim tak ada. Bahkan dikatakan dalam riwayat tentang wuduk ni, dalam Muslim tak ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang menceritakan tentang wuduk. Itu pelik juga. So maknanya kita kata Bukhari dalam periwayatan ni kita panggil dia bersendirian. Antara sebab biasa orang compare between Bukhari dan Muslim. Kalau ada Bukhari dengan Muslim, so kita kedepankan yang Bukhari Muslim. Kalau Bukhari bersendirian, kemudian Muslim bersendirian. So Bukhari munfarid kita bagi. Munfarid bersendirian dalam periwayatan ini. So banyak lagi lah orang korek tentang lataif isnad hadis ni. Tengok yang seterusnya, matan hadis. Matan hadis. So dalam matan hadis tu disebut annahu tawadda'a faghasala wajahu. So zada Abu Daud fi awalihi min tariqi Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam atuhibbuna. So dia nak beritahu sini, dia nak beritahu bahawa hadis ni ada silsilah dia. Maknanya ada background dia. So sebenarnya dia kata atuhibbuna, Ibnu Abbas dia tanya para sahabat dia tu, atuhibbuna maknanya para tabi'in, atuhibbuna an uriyakum, munak tak aku tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Lalu dia pun minta fada'a bi ina'in, untuk berikan kepada dia satu bekas yang ada dalam bekas tersebut air. Lalu dia pun faghtarafa, lalu pun dia menceduk air itu dengan satu cedukan menggunakan tangan dia yang kanan. Lalu dia pun berkumur dengan air tersebut berserta dengan beristinsyak, maknanya memasukkan air ke hidung. Summa akhadha ukhra, kemudian dia ambil lagi cedukan yang seterusnya, fajama'a biha yadaihi, kemudian dia kumpulkan dia kumpulkan air tadi, air yang dia ambil tadi pada kedua tangan dia, yadaihi. Kalau yang ni jelas sikit kan. Kalau Bukhari dia kata adafa, tak apa faham tak adafa maksud. So yang ni yang Abu Daud. Kalau kita ambil yang Nasa'i punya hadis yang sama ni. Hadis yang sama ni yang Nasa'i, tapi riwayatnya Ibnu Ajlan. Kalau yang tadi riwayat Hisham bin Sa'ad, maknanya Zaid bin Aslam tu kan semuanya hadis ni Abu Daud ke, Nasa'i ke, Bukhari ke, ada Zaid bin Aslam kan? Cuma anak murid Zaid bin Aslam tu lain-lain. Dalam Bukhari, anak murid Zaid bin Aslam ialah Sulaiman.
Sulaiman ataupun Ibnu Bilal. Kalau Abu Daud, Hisham bin Sa'ad. Kalau Nasa'i, Ibnu Ajalan. Barulah kita boleh buat bandingan hadis yang sama. So dia kata tawadda'a Rasulullah SAW fagharafa gharfatan. Ini sebut Rasulullah sendiri. So Ibnu Abbas kata Rasulullah berwudu. So mana kalau riwayat Ibnu Ajalan, riwayat dia terus sebut Nabi berwudu. Kalau riwayat orang lain kata Ibnu Abbas buat demonstrasi, akhir sekali baru dia kata ini wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya ini penggunaan rawi je lah. Rawi-rawi yang ada ni macam mana dia menunaikan hadis tadi yang didengar daripada guru dia. So tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharafa, lalu dia menceduk dengan satu cedukan dan lalu berkomor dan beristinsyak, masuk air ke hidung. Kemudian ambil lagi ghurfah yang lain, cedukan yang lain, lalu dibasuhnya muka. Kalau yang ni kan tak tunjuk dua tangan. So masing-masing tu ada ni lah, ada kelebihan riwayat. So dalam Nasa'i daripada Tariq tadi sebut Ibnu Ajalan saja. Yang ni sebut Muhammad bin Ajalan. Sebut dengan lengkap lah. So Ibnu Hajar sebut dengan lengkap. Sini Ibnu Ajalan Ajlan kan. So Ibnu Hajar tolong bubuh nama dia Muhammad bin Ajlan. Daripada Zaid bin Aslam. Pada awal hadis sebut ditulis tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharafa gharfatan. Jadi maknanya masing-masing hadis tidak ada percanggahan lah. Cuma takdim takhir aja. Yang ni sebut lewat tentang Rasulullah. Maknanya semuanya marfu' lah. Dia nak kata hadis semuanya marfu'. Marfu' maknanya ada disebut nama Nabi situ. Marfu'. Kalau semata-mata Ibnu Abbas saja kita panggil mauquf. Faghasala wajhahu. Lalu dia pun membasuh mukanya. Guna fa sini kan? Faghasala wajhahu. Ibnu Abbas membasuh mukanya. Faghasala wajhahu. Dia berwuduk, kemudian dia basuh muka. So Ibnu Hajar kata dari segi bahasa Arab, fa tu, huruf fa tu ialah fa yang bertujuan untuk mendetailkan sesuatu. Kita panggil fa tafsiliyah. Sebab apa nak detail? Li'annaha dakhilatun, kerana fa tu terletak between dua benda. Satu yang ringkas, satu yang detail. So baina al-mujmal, ringkas, between yang ringkas, al-mufassal. Mujmal wa mufassali. Yang didetailkan pun boleh, wa mufassil pun boleh yang mendetailkan. So mana yang detail? Ni wuduk kan ringkas, sebut wuduk saja. So detailnya ginilah, tafsirannya macam ni, pendetailannya macam ni. Basuh muka pula macam mana? Gini-gini, yang detailnya gini. Okay, ini masalah untuk orang yang tahu bahasa Arab saja. Untuk yang tak tahu bahasa Arab, kok dia tak ada masalah, tak ada terjemahan tu. Terjemahan hadis, maksudnya terjemahan hadis, dia tak akan layan lah problem-problem fa tu apa ke, tak layan. Okey, akhadha gharfah. Akhadha gharfah. Dia basuh muka. Tadi kita dah beritahu tadi, muka sini bukan muka yang ni. Basuh muka tu maknanya anggota yang ada pada muka. Bermula dengan mulut dulu. Kemudian hidung. Kemudian barulah muka yang wajib tu. Jadi akhadha gharfatan ni menerangkan bahawa bayanu ghasli. Nak teranglah basuhan macam mana basuh. Ni sebut ghasal kan? Basuh kan? Macam mana cara basuh? Bermula dengan sini. Akhadha gharfatan. So zahir teks tu kita nampak, teks hadis tu menunjukkan secara zahirnya, wazahiru, bahawa madmadah dengan istinsyak. Annal madmadata wal istinsyaqa min jumlatil wajah.
termasuk dalam basuhan muka. Termasuk dalam, ialah sini kan. Lepas tu ulang buat apa? Dia ulang buat apa lagi? Dah sebut dah. Basuhan muka, kemudian ulang balik lagi buat apa? Ni sebut dah, muka dah sebut dah. Kan dia kata, baru ulang buat apa sekali? Yang ni yang kita sebut tadi. Yang ulangan ni, yang ni umum, yang ni khusus. Lakin al-murada bil wajah, zahirnya. Dah masuk dah dia kata. Tak, bukan maksud gitu. Kan? Li'anna al-murada bil wajah, kerana maksud dengan wajah situ yang pertama tadi, awalan, ma huwa a'ammu. Yang lebih umum. Termasuklah yang fardu dengan yang sunat. So, yang sunatnya yang basuh mulut, kemudian hidung, itu yang sunat. Kemudian lepas tu baru disebut yang wajib kan, basuh muka yang wajib, al-mafrud. Kalau kita tak faham begini, masa kan berlakunya pengulangan balik kan, sebut dah wajah, kemudian sebut lagi benda yang ada wajah selepas tu. Bidalili, kerana berdalil kepada annahu aada, bahawa Ibnu Abbas mengulangi kembali zikrahu, sebut balik basuh muka untuk kali yang kedua, sanian, selepas dia sebut ba'da zikri madmadati wal istinsyaq, selepas sebut berkoma dengan ambil air ke hidung dengan cedukan yang berasingan, bi gharfatin mustaqillatin. Okay, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita dalil tentang wafihi, dalam hadis ni dalilun. Dalil tentang bolehnya dibuat bersama. Dia panggil jamak. Buat basuhan tu sekali. Antara berkoma, kita panggil madmadah, baina madmadati wal istinsyaq. Dan masuk air ke hidung. Bi gharfatin, dengan mengambil air satu cedukan saja. Bi gharfatin wahidatin. Adapun muka, wa fihi dalilul jamma, wa fihi dalilu ghasli. Ini juga dalil tentang basuh muka, wajah, guna dua tangan. Bil yadain. All together. Jami'an. Iza kana, apabila basuhan itu dengan satu ceduk saja, bi gharfatin wahidatin. Li'anna al-yada al-wahidata, sebab apa? Ambil air dengan satu aja. Kalau guna satu saja, dia terpanggil tidak isti'ab. Susah nak isti'ab, susah untuk meratakan muka. Sedangkan muka tu bahagian yang wajib kan? Jadi kena dua lah, dua tangan. So li'anna al-yada al-wahidata, kerana satu tangan saja, kadang-kadang tu dia kata la tastawibu, tidak akan meratakan seluruh muka, ataupun tidak boleh meratakan air ke muka. Jadi berdasarkan kepada ni dan kefahaman terhadap halusnya nak memahami ambil air dengan mulut ke hidung, macam mana cara yang paling afdal bila dikumpulkan hadis, sehingga dalam mazhab Syafi'i yang paling banyak sekali mengaturkan tentang bentuk-bentuk yang diperbolehkan dalam berdasarkan hadis untuk cara ambil air mulut dengan hidung, sampai dia letakkan ada 5 cara. 5 cara. Kemudian mazhab Hambali ada sikit, kemudian Maliki ada sikit, Hanafi tu kurang lagi. So 5 cara. So banyakkan dalam orang mazhab Hanafi sekalipun, kalau sekiranya menghuraikan hadis ni, so dia akan ambil qaul Syafi'i lah. Mana aqwal ulama Syafi'i dalam mengemukakan cara untuk mana yang afdal, mana step-step lah. So kalau kita ada 5 ni, contohnya kalau ada 5 cara ni, kalau kita tahu, so dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita boleh gunakan 5 cara tu. Keadaan yang biasa mungkin kita ambil yang afdal. So keadaan yang tak biasa mungkin kita ambil yang
Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Mana cara tadi kan? Ambil contohnya ambil air satu. Airnya satu. Tapi nak masuk ke hidung dan mulut tu, macam mana? Masuk air kan boleh ambil satu. Kemudian kita, contohnya kita ambil mulut dulu. Mulut dulu barulah ke hidung. Air satu. Ataupun kedua-duanya sekali ke. So, ataupun huruf ambil basuhan yang pertama tu, mana huruf cedukan yang pertama untuk mulut dulu. Kemudian cedukan yang kedua untuk hidung pula. Asing-asing pula situ. Ada yang jadi 6. 3 sini, 3 hidung. Jadi 6. Ada yang ambil 2 aja. 2 cedukan untuk cedukan yang pertama, mulut hidung. Cedukan yang kedua, mulut hidung lagi. Jadi dua ghurfah. 2 ghurfah. So detail dia boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh lah. Terutama sekali dalam Majmu' Syarah Muhazzab. Adhafaha. So adhafaha kita baca pun kadang-kadang tak faham. Apa maksud adhafaha? Dia attach dengan apa? Lepas ambil masuk air berkumur ke mulut, kemudian ke hidung. Selepas tu ambil air dan dijadikan sebegini. Faja'ala biha hakadha. So tak jelas kan? So dijelaskan oleh adhafaha ila yadihil ukhra. So dia attachkan tangan dia ke tangan yang kedua. Jadi bayanun ini menerangkan tafsiran kepada faja'ala biha hakadha. Faghasala biha. Lalu dia basuh dengan air cedukan tadi. Bil gharfah. So dalam manuskrip asli dengan karimah. So untuk yang baru-baru kita ni, pelajar baru kita belum diperkenalkan lagi tentang manuskrip Bukhari kan. So manuskrip Bukhari ni kebanyakannya ambil daripada anak murid dia nama Farabri. Farabri ni dia berguru dengan Imam Bukhari. So dia salin Bukhari ni, hadis-hadis Bukhari ni daripada Bukhari. So daripada salinan dia itulah akan disalin oleh orang lain sehingga yang akhirnya sampai ke riwayat-riwayat yang ni kan. Kasyani, Kushmaihani, Ibnu Hamwai, Mustamli, Ibnu Shabbawai, Ibnu Sakan dan sebagainya. Dia orang ni pula disalin oleh mereka yang di bawah ni. So yang kita sekarang ni dia kata dalam manuskrip asli dengan karimah. Asli ini karimah. Karimah ni orang perempuan. Karimah dengan asli. Yang ni asli. Jadi masa salin-salin tu kan lain-lain dah kan. Walaupun sama, Farabri dia mengajar bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemungkinan dia ada 2 dalam manuskrip ni dia sebut hanya 1 aja. Kemudian untuk tahun yang kedua dia kata Bukhari, aku baru ingat Bukhari tulis ni 2, dia kata boleh baca 2. So dia pun buat catatan 2. So orang lain ada 1 saja cara baca. Mungkin untuk orang anak murid yang lain tu ada 2 bacaan. So sebab itulah berlakunya bacaan-bacaan yang berbeza-beza. Macam saya mengarang kitab. Saya mengarang kitab saya tata bahasa Arab ni 2011 lagi siap. So daripada 2011 sampai 2020 ni saya sentiasa duk beki. So ada orang dapat tu 2011 ada, 2012 ada pun dapat nota tu kan. So dah lain-lain dah berbanding dengan yang 2020. Tapi hadis ni dia tak seteruk tu lah. Kalau kita ni teruk beki lah. Hadis tu dia sikit-sikit aja. Kalimah-kalimah aja, sikit-sikit. So manuskrip karimah dengan manuskrip asli. Bukan basuh dengan faghasala biha. Tapi basuh dengan faghasala bihima. So kalau guna bihima, tak mungkinlah
maksud dia basuhan. Air. Yang sesuai itu maksud dia tangan, dua tangan. Sebab konteks kita sekarang ni ambil air dalam satu basuhan saja, satu air saja. Semua anggota yang digunakan tangan tu, ni yang kata dua tangan. Bil yadain ni. So yang kita guna bi faghasala biha kan. Ni faghasala bihima. Yang ni manuskrip Karimah dengan Asili. So yang ada pada Ibnu Hajar ni, ini manuskrip orang lain. Biasanya Abu Zar dia guna. Yang ni manuskrip Abu Zar. Kalau Abu Zar duduk di manuskrip Abu Zar. Ini Summa masaha bi ra'sihi. Ini untuk kes basuh kepala. Tadi kita dah sebut. Masa basuh kepala tu tak ada lafaz yang menunjukkan ambil air. Summa masaha bi ra'sihi. Jadi dia kata di sini lam yazkur, rawi tidak menyebut laha atau kan? Atau sebab dia tengok Ibnu Abbas ambil tu, cara Ibnu Abbas. So lam yazkur laha ghurfatan mustaqillatan. Tak disebut cedok air yang berasingan. Faqad yatamassaku bihi man yaqulu bi tuhuriyati al-ma'i al-musta'mali. Jadi seolah-olah kalau tak dia ambil air yang baru, seolah-olah ambil basuh kepala tu dengan air tangan kita yang tadi. Sedangkan air tangan tadi air yang musta'mal ni. Air yang telah digunakan. Jadi sebab tu dia kata berdasarkan hadis ni, air musta'mal tahur. Boleh menyucikan. So, disebut ni tahur. Kalau kita sebut tahir, ini suci. Suci makna boleh minum aja. Belum tentu boleh ambil wuduk. Tapi kalau sebut tuhur, yang ni mesti dia suci dan boleh menyucikan. So dia kata air yang musta'mal boleh menyucikan. Macam mazhab Hanafi, Syafi'i, air musta'mal tak boleh digunakan untuk berwudu. Yang telah digunakan untuk berwudu tak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi kalau orang yang kata air musta'mal boleh guna untuk berwudu, okeylah dia ada hadis sini hujah dia. Mana hadis ni seolah-olah menunjukkan kan, hadis ni secara zahirnya menunjukkan boleh digunakan air yang telah digunakan untuk berwudu. Air yang telah digunakan untuk berwudu untuk ambil wudu. Tapi Ibnu Hajar kata tak, tengok dulu. Dalam riwayat yang lain ada ni, lakinna fi riwayat Abi Daud. Dalam riwayat Abu Daud disebut summa qabada. Kemudian dia kata Ibnu Abbas mengambil perkataan Gharafah tadi sama dengan makna qabada. Ambil menceduk dengan satu cedukan. Qabdatan air minal ma'. Summa nafadha. Kemudian dia hilangkan air tadi daripada tangan dia. Yadahu. Artinya masa dia ambil air tu, dia sebab kepala kan untuk sapu. So ambil air tu hanya untuk membasahkan tangan ajalah. Membasahkan. So kemudian dia rinjih-rinjih ajalah tangan dia tu agar air tu hilang daripada tangan dia. Barulah dia sapu kepala. Lepas tu barulah dia sapu kepala dia. So masaha ra'sahu. Kan kita tengok riwayat Abu Daud tadi. Okay, riwayat yang sama tadi yang kita kata ambil daripada Hisham kan. Hisham bin Sa'ad ni ambil daripada Zaid bin Aslam kan. Zaid bin Aslam ni sampai ke sini ni, ini sanad Imam Bukhari kan, sama kan. So dalam riwayat dia, masa selepas basuh tangan tu, sini, lepas tu basuh kepala. Tapi sebelum basuh kepala tu dia ada sebut summa qabada qabdatan. Menceduk air. Kemudian menggugurkan air daripada tangan. Kemudian air yang tangan yang basah tadi digunakan untuk menyapu kepala. Dan juga telinga. Sekali.
air yang sama. Hanafi dia kata anggota mesti berlainan. Kalau tidak jadi musta'mal. Jadi dia tinggalkan basuhan ni, tangan tu, jari tu ada bahagian yang tinggalkan, jangan sapu kepala. Kepala gitu kan. Basuh gitu kan. So yang ujung ni kita tak gunakan. So, yang ni yang digunakan untuk telinga. Zada Nasa'i. Dan Imam Nasa'i telah menambahkan kata riwayat dia melalui jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi daripada Zaid bin Aslam juga. Uzunaihi marratan wahidatan saja. Tambah marratan wahidatan. Sekali aja. Wa masaha bi ra'sihi wa uzunaihi marratan. Kemudian lagi tambah lagi. Kemudian dia ada sebut situ wa min tariqi Ibnu Ajlan. Summa masaha bi ra'sihi wa uzunaihi batinihima bis-sabbahah. Jari telunjuklah. Uzunai ni. Uzunai ni dengan ujung jari telunjuk. Wa zarihima bi ibhamain. Ni dua ni. Ni kita ada dua lah lebih. Ni dua ni yang Hanafi sebut tadi kan, dua ni. Yang ni dalam. Kemudian yang kulit luar cuping tu dengan ibu jari. Ibhamain. So maknanya yang ni gini. So kepala kita tinggal ada dua. So time yang telinga, yang jari telunjuk masukkan dalam bahagian, kemudian yang tangan ibu jari ni untuk bahagian luar telinga, cuping telinga. Wazada Ibnu Khuzaimah min hadzal wajh. So satu riwayat lagi, riwayat Ibnu Khuzaimah. Mana riwayat Ibnu Khuzaimah? So dalam kitab dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Kita tengok rawi dia sama ke tak? So rawi sama sini daripada Zaid bin Aslam ni. Daripada Atta, daripada Ibnu Abbas. Okey, sini dia kata dia sapu kepala dia dan bahagian dalam dua telinga dia dan bahagian luar telinga dia, wa adkhala usbu'aihi fihima, iaitu dia masukkan jari-jari dia ke dalam telinganya. Yang ni ringkas sikitlah. Adkhala, dua masukkan dalam kedua-dua telinga dia. Farasha. Sekarang ni masuk kaki pula. Tadi kan kita dah sebut penggunaan basuh kaki tu dia guna perkataan rasya. Farasha. Sedangkan rasya asalnya mana dia? Merenjiskan. Farasha. Cuba tengok hadis dia balik. Masa basuh kaki tu, dia ambil mula dengan sini kan. Mula summa, kemudian Ibnu Abbas ambil satu cedukan air. Kalau ikut lafzi terjemahan dia, lalu dia merenjiskan. Renjis, perkataan renjis ke atas dua kaki dia yang ke atas kakinya yang kanan sehinggalah dia membasuhnya. Jadi rasya ni terpaksa kita kena jelaskan dengan makna sakaba. So, sakaba artinya menjiruskan air. Al-ma' qalilan. Sikit-sikit. Basuh kaki takkan kita pergi simbah terus gitu kan. Mesti dah sikit-sikit kan. Sehinggalah layak dipanggil basuh. Ila an sadaqa. Sehinggalah layak dinamakan musamma al-ghasla. Al-musamma al-ghasla. Dinamakan dia al-ghasl. Naik faedah ada dalam tu. Musamma huwa al-ghasla. Hatta ghasalaha. Barulah cocoklah makna tu. Kalau makna renjis, basuh kaki buat apa? Basuh kaki ni kalau renjis-renjis lama lah nak bolehkan ni. So mestilah basuh dengan menjiruskannya sikit-sikit, pour sikit-sikit. Barulah lama-lama tu jadi nampak basuh. Jadi dengan adanya perkataan hatta ghasalaha tu yang ujung tu jelas menunjukkan sorihun
bahawa Ibnu Abbas tidak berpada lam yaktafi dengan rush saja, dengan simbahan saja, rush. So, perkataan hatta wasalah ini jelas, sorihun, jelas menunjukkan fi annahu, bahawa Ibnu Abbas tidak berpada lam yaktafi dengan hanya basuhan yang sedikit ataupun jiru sahaja, birush. Okey, satu problem yang timbul tentang riwayat Abu Daud dan riwayat Hakim. Wa amma ma waqa'a, adapun yang terdapat inda Abi Daud, pada riwayat Abu Daud dan pada riwayat Hakim Naisaburi dalam kitab Mustadrak dia, lafaz yang digunakan farasha ala rijlihi. So dia menjirus atas kakinya yang kanan, dan pada kaki itu ada na', fiha an-na'lu. So na'lu di sini memang kasut lah, bukan khuf, kasut. Kasut sini maksudnya selipar yang ada tali tu kan, yang biasa kita tengok apa Rasulullah tu kan, yang bertali tu. Summa masaha, kemudian dia menyapunya. So menyapu kaki tadi, rijlai, menyapu kaki tadi dengan dua tangannya, biyadaihi. So guna perkataan sapu sini kan, sedangkan riwayat yang sama tadi yang kita guna perkataan ghasalah sini. Tapi riwayat Abu Daud guna masaha. Masaha. Sebab apa? Sebab bila pakai selipar tadi yang bertali kasut tadi, nak sampaikan air tu, semesti kita guna sapu-sapu lah kan. Soalan macam sapu lah. Tapi hakikatnya ialah ghasalah. Biyadaihi dengan dua tangan dia. Satu tangan yadin fauqal qadam. Fauqal qadami. Satu tangan di bahagian atas dan satu wayadin, dan satu tangan lagi tahta an-na'al, di bawah na'al. So jadi tak mungkinlah sini kalau kita nak kata dia basuh na'al, basuh selipar. Yang dikatakan basuh tu ialah khuf. Kalau basuh kasut ialah basuh khuf. Kalau na'al, dia Rasulullah tak basuh na'al. Yang ada riwayatnya Rasulullah basuh kaki di mana Rasulullah pakai na'al. Dan riwayat Bukhari pun ada nanti membasuh kaki di dalam ketika Rasulullah pakai selipar. Jadi takkan sini maknanya tangan tu di bawah na'al. Jadi sebab itulah Ibn Hajar nanti dia kata sini kena takwil lah. Sini takwil. Ataupun kalau kita tak takwil pun, kita kata riwayat ini bercanggahan dengan riwayat yang sahih. Kerana ada rawinya yang melakukan kesilapan. Biasanya melakukan kesilapan. Kalau dia berseorangan, dia melakukan kesilapan. Tapi kalau dia riwayat secara ramai-ramai, maknanya dia ikut orang lain, arti riwayat dia bagus. Fal muradu, maka dimaksudkan di sini dengan masah di sini. Sebab masah ni makna sapu, sedangkan kaki mesti kena basuh. Jadi kita kena kata masah sini maknanya basuh. Kerana riwayat yang sahih tadi, macam Bukhari tadi, kata basuh. Kan? Fal muradu bil masah sini ialah tasyilu al-ma, mengalirkan air. Mengalirkan air sehingga air itu menyeliputi, memenuhi semua anggota. Hatta yastau ibal al-udhu. Jadi gambaran kerana susahnya tadi membasuh kaki dalam keadaan dalam kasut, so digambarkan dengan perkataan masah. Wa qad sah sabit annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk di dalam, maknanya pada mengambil wuduk pada bahagian kaki dalam keadaan Rasulullah pakai selipar, fi'na'al.
Sebagaimana ada di dalam riwayat Bukhari sendiri. Kama sayati akan datang dalam Bukhari, indal musannif sini mana Bukhari? Musannif min hadisi Ibn Umar. Okey, dalam tempat yang lain yang disebut terang-terang bahawa Rasulullah tu basuh kaki dalam keadaan masih memakai makai sepatu atau memakai na'al, tadi pakai kasut, pakai selipar. So babu ghasli rijlain. So basuh dua kaki yang berada dalam selipar. Fi na'lain. Dan dia tidak sapu pun na'al tu. Sebagaimana yang dia sapu, yang baginda sapu kalau pakai khuf kan. Khuf tu sapu pada khuf. Jadi sebab itulah riwayat tadi kita tak boleh nak kata sini sapu yad bawah na'al tadi. Kita tak boleh nak kata sapu ataupun basuh sepatu ataupun na'al ataupun selipar tadi kan. So riwayat ni riwayat Ibnu Umar. Qala Abdullah sini ialah qala Ibnu Umar. Ibnu Umar kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'al. Aku tengok Nabi pakai selipar yang bertali allati laisa fiha sya'run. Tak ada bulu-bulu apa situ. Wa yatawaddau fiha. So dia baginda berwuduk dalam keadaan kaki dia dulu masih lagi pakai sepatu ataupun selipar. So sepatu dia diperbuat daripada jilid. Wa amma qawluhu, adapun kata-kata Ibnu Abbas tadi tahta an-na'al. So kita kena takwil lah kan. So fa in lam yuhmal, kalaulah kita tak apply dia ala tajawuz anil qadam. Kalau kita tak kata dia ni majas kepada qadam. So ini kita nak kata na'al di sini sapu selipar tadi maksudnya sapu kaki. Majas, guna majas. Simbolik kepada kaki. So kalau kita tak kata gitu, wa illa, mana kita nak tetap pakaikan ini na'al juga. Kita tak mau takwil. Maka kita terpaksa mengatakan riwayat itu riwayat yang syaz. Riwayatun syazatun. Maknanya riwayat yang bercanggah, seorang rawi yang bercanggah dengan rawi siqah yang lain. So kita panggil riwayat dia riwayat yang syaz, yang terasing. Sebab rawi dia warawiha dalam riwayat Abu Daud. Okey, ni riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. So sanad dia bermula daripada Osman bin Abi Syaibah ni sampailah ke Ibnu Abbas ini. So di tengah-tengah tu ada seorang rawi yang bernama Hisham bin Sa'id. So Hisham bin Sa'id ni pun ambil daripada Zaid bin Aslam. So an Atha bin Yasar. Okey, kalau yang kita punya Zaid bin Aslam sebelum dia kita Zaid bin Aslam, sebelum dia Ibnu Bilal, yakni Sulaiman. So sini tempat dia kalau riwayat Abu Daud Hisham. Okay? Riwayat dia Hisham. So rawi dia Hisham bin Sa'ad ni. Warawiha Hisham bin Sa'din. So rawi dia Hisham bin Sa'din. Ialah seorang rawi yang la yuhtaju, tidak dijadikan hujah dengan riwayat dia yang bersendirian. Bima tafarrada, panggil tafarrada, dia bersendirian. Bima tafarrada bihi. Kaedah seorang rawi ni kita ada kaedah. Kalau rawi ni jenis dia kalau dia bersendirian bercanggahan dengan riwayat orang lain, so kita tak terima. Dia kalau dia bersendirian. Kalau dia bersendirian tak diterima riwayat dia. Kalau bercanggah, lagilah tak boleh diterima. So fakaifah bagaimana? Idza khalafa, kalau dia bercanggah dengan rawi-rawi yang siqah. Kalau yang ni bercanggah sapu na'al, tak wujud dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sapu na'al. Yang ada Rasulullah sapu qadam. Dalam keadaan kaki dalam keadaan memakai na'al. Okay. Seterusnya faghasala biha rijlahu
yakni al-yusra. Sini ni dia ambil bagi Ibnu Abbas ambil satu cedukan, kemudian jiwus air ke kaki. Sikit-sikit, kemudian sehinggalah basuh penuh. Untuk kaki yang kiri pula, summa akhadha gharfatan, dia ambil satu cedukan yang lain, faghasala biha, kemudian dia basuh dengan air cedukan tadi kakinya. Yang kata rawi ni riwayatnya sampai sini rijlahu. Kemudian rawi-rawi tu ada, antara rawi tu ada yang mengatakan, yang mentafsirkan sini ialah kaki kiri. Jadi apa Ibn Hajar nak kata sini? So dia kata qailu sini, yakni tadi ialah kemungkinan Zaid ibnu Aslam. Maknanya yang berkata tu dia kata, so kita ada sini riwayat dia. So dia kata tak mungkin yang belah atak lah. Dia kata belah sini. Bermula dengan Zaid bin Aslam ke sana. Kemungkinan sini. Sebab riwayat-riwayat lain tu, kalau ada atak, maknanya selain daripada Zaid bin Aslam, semuanya daripada sebelah sini. Kalau ada riwayat-riwayat yang lain kan, maknanya bukan Zaid lah. Bermula bukan Zaid. So riwayat tu tak ada sebut yakni. Jadi kalau yang sebut yakni tu ada kemungkinan sinilah. Sini sampailah ke Bukhari sini. Sebab tu dia kata kemungkinan Zaid bin Aslam ke bawah atau man dunahu. Okay, yang ni problem sikit. Wastadalla Ibnu Battal bihadzal hadis. Keseluruhan hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Battal, seorang pensyarah hadis yang awal yang sentiasa dipetik kata-kata dia oleh Ibnu Hajar, berdalilkan bahawa annal ma'al musta'mala, air musta'mal tuhurun. Boleh baca dua-dua tahurun, tuhurun. Tahur maknanya suci dan boleh menyucikan. Suci dan menyucikan. Kalau suci sahaja kita panggil tahir. Tahirun. Ini sifat mubalaghah lah ataupun masdar. Li'anna al-udwa, kerana anggota, idza ghusila, apabila dibasuh sekali, marratan wahidatan, sekali basuh. Mana basuhan tu basuhan yang wajib lah. Marratan wahidatan, fa innal ma'a, maka air yang alladhi yabqa, air yang ada pada anggota, yabqa fi tangan. Contohnya kita ambil tangan lah. Kita ambil tangan, air itu ada pada anggota, kan? Ada pada anggota, fil yadi minha, min ghaslah lah, min air yang basuh yang pertama tadi, min marratin wahidah tadi. So air itu akan, air itu akan bertemu, yulaqi ma'a udwi. So air yang ada situ akan bertemu dengan air yang anggota yang alladhi yalihi, akan bertemu dengan air anggota yang berikutnya. Ini kata-kata Ibnu Battal. Wal hujjah lidzalika anna al-a'dha kullaha, semua anggota, idza wusilat marratan, semua anggota tu kalau dibasuh semuanya sekali-sekali. Fa innal ma'a idza laqa awwala juz'in min ajza'il udwi, air apabila bertemu dengan first juzuk, first bahagian daripada bahagian-bahagian anggota itu, maka faqad sara musta'malan, maka air itu akan jadi musta'mal. Summa yamurru bihi ala kulli juz'in, kemudian air itu akan lalu kepada setiap juzuk-juzuk selepas tu. Wa huwa musta'malun, dalam keadaan dia jadi musta'mal. Sedangkan Ibnu Abbas terus aja ambil wuduk.
Dan ini maknanya dibolehkan. Falau kana al-wudu' bil ma'il musta'mal la yajuz lam yajzi al-wudu'. So tak bolehlah wudu' marratan. Walima ajma'u annahu jaizu isti'mal fil udhul wahid. So oleh kerana ulama semua ijma' boleh digunakan pada anggota yang satu. Maka kalau semua anggota, so kiaslah begitu. Satu anggota dibenarkan, satu anggota yang lain lagi dibenarkan. So maknanya kalau yang Ibn Battah ni hanya sebut juzuk aja kan? Juzuk dengan juzuk. Juzuk dengan juzuk. So kalau Ibn Hajar tak sebut juzuk, disebut yang bahagian pertama ni tak sebut juzuk. Bahagian kedua baru dia sebut juzuk. Yang pertama ni fa innal ma' alladhi yabqa fil yad minha yulaki ma'a wudu alladhi yalihi. Jadi kata-kata Ibn Hajar ni seolah-olah macam ada dua, mana satu anggota bertemu dengan satu anggota yang lain. Macam kepala, muka bertemu dengan kepala. Muka bertemu dengan telinga. So air tu. Air yang mustakmal ni, air telah digunakan ni akan bertemu dengan air yang kita punya, air yang baru, air dengan anggota baru. Ataupun satu-satu bahagian ni. Satu anggota tu satu-satu bahagian. Tapi tak kena macam itulah sebab yang dia kiaskan sini ialah satu anggota saja. Yang Ibn Battah kata satu anggota. Daripada satu anggota itulah kita kias kepada semua anggota. Dan Ibn Hajar dia sebut oleh Ibn Battah difahami daripada kata-kata Ibn Battah aidan juga fal gharfatu, cedukan tu sendiri, tulaki akan bertemu awwala juz'in. So air yang kita ambil yang ceduk tu, first dia tu akan bertemu dengan bahagian anggota yang akan kena. Setulaki awwala juz'in min ajza'i kulli udwin. Satu ghurfah tadi, satu cedukan tadi, first akan bertemu dengan juzuk yang pertama setiap anggota. Jadi fayasiru musta'malan. So sini anggota sini ke sini. So ini satu anggota sini ke sini. Kemudian ini gharfah. So bila yang ni kena yang ini, so yang ni akan jadi mustakmal. Kan? Sebab dia dah kena dah. So dia kata hatta wa yasiru min ajza'i kulli udwin fayasir mustakmal bin nisbati ila udhu. Okay, yang ni pun pergi kepada yang ni. So yang ni jadi mustakmal kerana bertemu dengan yang ni lah. Dengan yang sebelumnya. Nisbah ni maknanya kerana relatif kepada yang ni. Yang sebelumnya. Okay. Wa ujiba. So yang kamu kiranya sini-sini dan satu anggota. Mustakmal. Kerana air yang telah digunakan mengalir tu, setiap kali aliran tu bila dah kena dah, so kira mustakmal. Kami tak kira macam tu. So yang kami kira ialah bila habisnya air tu. Sampai ke sini, air yang jatuh tu, itulah air yang mustakmal. Wa ujiba. Jadi jawab, bi anal ma'a air madama muttasilan. Selama mana air itu masih lagi bersambung, duduk dalam anggota, muttasilan dengan tangan. Masalan, contohnya kita ambil tangan lah. So, la yusamma tidak dinamakan mustakmalan. Tidak dinamakan mustakmalan. Sehinggalah terpisah. Sehinggalah air itu jatuh. Sebagai air mustakmal. Dan dalam jawapan tentang air mustakmal ni, ada perbahasan yang terperinci lah. Bahsun. Okay, tambih tentang kata-kata Ibn Tin. Tambihun, satu peringatan dia kata. Kalau kamu baca kitab Ibn Tin ni, kamu akan jumpa benda ni. Okay. Zakara Ibn Tin
Ibn Tin dalam kitab dia, ni dia tak sebut sini kitab mana, sebab dia pun sendiri ada kitab syarah hadis kan. Kitab syarah hadis, so mungkinlah Ibn Hajar tengok di situ. Dia kata Ibn Tin, ulama Tunisia, bermazhab Maliki 611 Hijrah, meninggal, annahu rawahu bilafzi fa'alla biha rijlahu. So Ibn Tim mengatakan bahawa dia meriwayatkan dengan lafaz fa'alla biha rijlahu. So maknanya mungkin dia ada manuskrip mana yang dia salin, dia dengar daripada muhaddis, kemudian dia kata di riwayat tu baca fa'alla biha rijlahu. So yang sini fa'alla biha ni, yang ni yang kaki kiri ni kan, dia pun ambil air, Ibn Abbas ambil satu cedukan, yang lain kemudian dia basuh. Dia basuh tu dia guna faghasalah, tapi yang riwayat Ibn Tin fa'alla. So sin tu tak ada. Dan rain tu tukar jadi ain. Dia Allah. Fa'alla. Jadi fa'alla biha rijlahu. So apa makna Allah? Dia kata makna Allah ni syariba, minum. Ataupun maknanya meminumkan. Baik, so kita ada dua takdir lah, sama ada kita nak terima ke ataupun kita nak tolak. So dia kata fa'alla ni harus dibaca dengan bil ain. Ain, sedangkan kita guna perkataan ghasala yang Ibn Abbas punya. So guna ain sini. Rain tu tukar kepada ain. Ain yang tak ada titik dia kata. Ain tak ada. Jadi sama dengan Allah. So rain tu tukar kepada ain yang tak ada titik. Walam, lam tu kita sabdukan dia. Bilami al-musyaddada. Cara bacalah Kemudian Ibn Tin sambung dalam menghuraikan hadis ni. Kenapa baca gini? Qala fala'allahu. So dia kata mungkin ja'ala, mungkin dia kata Ibn Abbas ataupun rawi tadi dalam meriwayatkan Ibn Abbas, rawi tadi meriwayatkan macam mana Ibn Abbas ambil wuduk tadi, ja'ala ar-rijlain, dua kaki. Sebab sekarang ni masalah basuh dua kaki. Kaki yang pertama dah basuh, kaki kiri, kaki kanan. Sekarang ni kaki yang kedua. Cuma kaki yang kedua tu tak guna perkataan basuh, guna perkataan Allah. So macam mana kita nak apply perkataan Allah ni supaya dengan maksud minum sesuai dengan kaki. Sebab minum yang dimaksudkan dengan Allah ni minum yang kedua, asani. Kalau kita minum dua kali. Kita minum satu mulut ke dua mulut? Satu mulut aja mulut kita. So kita minum dua kali mulut. Jadi mulut tu mesti satu. Minumnya dua kali. Sedangkan sekarang ni kita ada dua kaki. Jadi tak masuklah dengan dari segi bahasa tadi. Minum dengan penggunaan dua kaki. Dua kaki kiri. Jadi mestilah dia kena takwil. Dua kaki tu dia anggap sebagai satu kaki. Kerana hakikatnya kaki je tu. Jadi basuhan yang kedua itu ialah minum yang kedua lah. Macam kita ada minum air. Minum yang pertama. Minum yang kedua. Jadi dia kata dua kaki tadi bimanzilati, seperti satu anggota saja. Udwi al-wahid. Jadi basuhan yang kedua tu dia anggap sebagai minum yang kedua. So fa'adda, jadi rawi menganggap ataupun mengira al-ghaslata, basuhan yang kedua, as-saniyata tu sebagai ulangan saja, takriran. Macam kita minum kita minum tu ulang minum. Bukannya basuhan yang kedua. Kalau basuhan yang kedua tu dia asing-asing. Ini maknanya ulangan, takriran. Sebab untuk sesuai dengan makna Allah tadi. Li'anal Allah makna dia asyurbu
as-sani, minum yang kedua. Intaha. Jadi Ibn Hajar pun komen lah kata-kata Ibn Tin. Oh, dia kata susahnya nak takwil-takwil. So dia kata tafsiran ini takallufun, menyusah-susahkan, betul-betul susah dia kata. Zahirun. Zahirnya takalluf. Yang benarnya dia kata salah eja. Salah salin. So wal haqqu, yang benarnya annaha, bahawa kitabah ni, tulisan ni ialah tashifun. Satu kesalahan dalam menyalin. Wallahu a'lam bissawab.